Kita tahu dalam sel ada molekul-molekul kimia, karbohidrat, protein. Tapi, bagaimana tindak balas kimia berlaku dalam sel? Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang kembali ke channel Let's Tutor. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang, selamat malam, suka hatilah pada waktu bila sahaja anda menonton video ini. Untuk video kali ini kita akan mulakan bab 5, bab 5 biologi tingkatan 4, iaitu bab metabolisme dan enzim. Untuk video kali ini kita akan mulakan dengan subtopik 5.1 metabolisme, sikit je. Kemudian kita akan masuk separuh daripada subtopik 5.2 iaitu enzim. Untuk video-video yang lepas, kalau korang terlepas, korang boleh klik dekat hujung ni, yang keluar dekat hujung tu kan. Korang boleh tengok selepas video ni habis nanti. Sebelum kita mulakan, dah subscribe ke belum? Kalau belum subscribe, klik dekat butang merah kat bawah tu kan. Klik subscribe. Dah klik? Okey, jom kita mulakan. Okey, subtopik 5.1 metabolisme. Apa benda metabolisme tu kan? Okey, secara definisinya, metabolisme ialah kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam sel. Semualah, semua benda, semua tindak balas kimia yang berlaku dalam sel kita panggil sebagai metabolisme. Tindak balas kimia yang berlaku dalam sel termasuklah penguraian ataupun penukaran makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP dan juga pembentukan karbohidrat, protein, lipid dan juga asid nukleik yang diperlukan oleh sel. Penguraian dan pembentukan itu adalah tindak balas kimia. Jadi kedua-dua itu ialah proses metabolisme. Kita ada dua jenis metabolisme, iaitu katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme ni senang. Katabolisme ialah penguraian suatu molekul yang besar dan kompleks kepada molekul ataupun bahan-bahan yang lebih kecil dan juga lebih ringkas. Contohnya penguraian glukosa. Penguraian glukosa semasa respirasi sel untuk membentuk tenaga kan, untuk membentuk ATP. Okey, kemudian hydrolysis di peptida kepada peptida, daripada yang besar kepada yang kecil. Kemudian hydrolysis maltosa kepada glukosa kan. Dan katabolisme ini membebaskan tenaga. Proses katabolisme ini membebaskan tenaga. Secara am, kalau dalam bentuk persamaan kimia, kalau dalam bentuk persamaan kimia, okeylah, daripada suatu produk yang besar, daripada suatu bahan yang besar, A ini akan terurai menjadi bahan yang lebih kecil, B dan C. Bahan yang diperlukan untuk tindak balas katabolisme kita panggil sebagai substrat. Dan bahan yang terhasil selepas tindak balas kita panggil sebagai produk. Ini sahaja untuk katabolisme. Next ialah anabolisme. Terbalik dengan katabolisme. Anabolisme ialah pembentukan ataupun sintesis suatu molekul yang besar daripada molekul-molekul yang kecil. Sebagai contoh, pembentukan glukosa, pengsintesan glukosa semasa fotosintesis, ataupun kondensasi asid lemak, gliserol dan juga kumpulan fosfat untuk membentuk fosfolipid.
Daripada molekul-molekul yang kecil itu, kita membentuk suatu molekul yang besar. Itu dipanggil sebagai anabolisme. Dan proses anabolisme ini menggunakan ataupun menyerap tenaga. Kalau kita nak tulis dalam bentuk ARM, dalam bentuk persamaan kimia ARM, daripada molekul yang lebih kecil B dan C, kita akan membentuk suatu molekul yang lebih besar, iaitu A. Benda yang sama, bahan sebelum tindak balas kita panggil sebagai substrate, dan bahan yang terhasil selepas tindak balas kita panggil sebagai produk. Ini sahaja konsep metabolisme yang perlu awak tahu, perlu awak faham. Metabolisme ialah kesemua tindak balas kimia yang berlaku dalam sel. Ada dua, katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme ialah penguraian, senang cerita, dan juga anabolisme, senang cerita, ialah pembentukan ataupun pengsintesan. Okey, selesai untuk metabolisme. Kita beralih pula kepada subtopik 5.2, iaitu enzim. Kalau dalam sel, tindak balas kimia perlu berlaku dengan kadar yang pantas. Perlu berlaku dengan cepat untuk memastikan proses hidup organisma sentiasa berlaku, sentiasa dalam keadaan yang optimum. Jadi, bagaimana tindak balas kimia dalam sel ini dihasilkan ataupun diproses dengan kadar yang tinggi, dengan kadar yang lebih cepat, menggunakan enzim. Enzim ini ialah sejenis mangkin organik. Enzim ialah sejenis mangkin organik. Mangkin tu apa pula? Okey, mangkin, kalau kita tengok definisi Dewan Bahasa dan Pustaka, tengok kamus Dewan je kan, mangkin ialah suatu bahan atau suatu faktor yang mempercepatkan kadar sesuatu proses berlaku. Kalau dalam bahasa Melayu kan, contoh ayat, kewujudan perpustakaan itu menjadi pemangkin kepada semangat ingin belajar. Nampak kan, pemangkin itu ialah suatu faktor yang menyumbangkan ataupun suatu faktor yang mempercepatkan. Dalam kimia, mangkin ialah suatu bahan yang mempercepatkan ataupun meninggikan kadar proses tindak balas kimia untuk berlaku. Okey? Kebanyakan enzim dibina daripada protein. Dan dihasilkan oleh sel. Perasan tak ayat saya? Kebanyakan. Bermaksud ada juga enzim yang bukan protein. Kebanyakan enzim adalah protein. Ada juga enzim yang bukan protein. Tapi kebanyakan enzim yang ada, yang dihasilkan oleh sel, adalah jenis protein. Jadi, apa nama-nama enzim yang kita ada? Kebiasaannya, nama enzim ni kita tambah ACE. Kita cuma tambah ASE dekat hujung nama substrate. Nama substrate yang diperlukan untuk tindak balas lah. Sebagai contoh, laktis. Laktis berfungsi untuk hidrolisis ataupun penguraian laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Itu laktis, menguraikan laktosa. Kalau maltis menguraikan maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Nampak tak? Nama enzim ACE tu merujuk kepada nama substrate lah, nama substrate yang dimangkinkan. Sistem penamaan yang tambah ACE dekat hujung ni sebenarnya diperkenalkan oleh International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB. Tak silap saya lah, IUBMB. International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Ini penamaan standard lah untuk sebarang enzim yang dijumpai. Kita cuma tambah ASE dekat hujung nama substrate untuk kita dapatkan nama enzim. Tetapi ada juga nama-nama enzim yang tak ikut sistem ni.
Disebabkan enzim-enzim ini telah pun dijumpai sebelum sistem penamaan yang standard itu diperkenalkan. Sebagai contoh, tripsin, pepsin, renin, itu pun nama-nama enzim. Tak ada is kan? Itu pun nama-nama enzim sebab ia telah dinamakan sebelum sistem penamaan standard diperkenalkan. Okey. Jadi, apa sifat-sifat enzim yang membolehkan ia menjadi makin organik? Apa sifat-sifat dia yang menyebabkan dia boleh mempercepatkan kadar tindak balas? Okey, yang pertama, ia mempercepatkan tindak balas biokimia. Dia mempercepatkan tindak balas biokimia. Yang kedua, dia bertindak dengan pantas. Dia bertindak dengan pantas. Yang ketiga, enzim ini cuma diperlukan dalam kuantiti yang sedikit, dalam kuantiti yang kecil. Sebab enzim ini kita boleh recycle, kita boleh guna semula. Selepas satu tindak balas berlaku, enzim tersebut boleh digunakan semula. Kenapa boleh digunakan semula? Sebab struktur enzim tidak berubah dan tidak musnah selepas tindak balas. Sifat yang kelima pula. Sifat yang kelima ialah enzim ini mempunyai tindakan yang spesifik. Enzim mempunyai tindakan yang spesifik kerana enzim mempunyai tapak spesifik, kita panggil sebagai tapak aktif. Pada enzim ni kita ada tapak aktif yang bentuknya saling berpelengkap dengan substrat. Bermaksud hanya substrat tertentu sahaja yang dapat bergabung dengan enzim untuk tindak balas berlaku. Kalau enzim, contoh kalau untuk enzim laktosa sahaja yang boleh bergabung dengan enzim laktis. Kalau enzim maltosa sahaja yang boleh bergabung dengan enzim maltis. Enzim dia ada tapak spesifik yang kita panggil sebagai tapak aktif lah. Tapak aktif yang bentuknya saling berpelengkap dengan substrat. Itu sifat yang kelima. Sifat yang keenam ialah kebanyakan tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Tindak balas berbalik, apa maksud dia? Maksudnya dekat sini, tindak balas berbalik daripada molekul besar boleh menjadi molekul yang lebih kecil, dan daripada molekul yang kecil boleh menjadi semula molekul yang lebih besar. Kita boleh terbalikkan proses itu untuk berlaku. Itu maksud dia tindak balas berbalik. Dan sifat yang seterusnya ialah aktiviti enzim kan. Aktiviti enzim yang memungkinkan tindak balas biokimia ini kita boleh perlahankan atau kita boleh hentikan dengan penggunaan perencat inhibitor. Contoh perencat yang kita ada ialah plumbum ataupun merkuri. Dengan kewujudan plumbum ataupun merkuri itu akan memperlahankan atau menghentikan aktiviti enzim terhadap tindak balas biokimia itu. Dan yang terakhir, sifat enzim yang terakhir adalah sesetengah enzim memerlukan cofactor untuk membolehkan enzim itu menjadi lebih aktif. Apa itu cofactor? Cofactor ni senang cerita adalah bahan lain, bahan sampingan yang diperlukan. Sebagai contoh, kita ada vitamin B ataupun ion magnesium. Vitamin B ataupun ion magnesium ini boleh menjadi cofactor kepada sesetengah enzim yang memerlukan. Ada enzim yang perlukan bahan lain supaya enzim itu menjadi lebih aktif. Selesai sifat-sifat enzim. Jenis-jenis enzim kita ada dua. Kita ada dua jenis enzim, iaitu enzim intrasel dan juga enzim ekstrasel. Yang pertama dulu, enzim intrasel. Apa itu enzim intrasel? Enzim intrasel adalah enzim yang dihasilkan oleh sel untuk kegunaan sel itu sendiri. Dia menghasilkan untuk dia guna sendiri. Sebagai contoh,
enzim hexokinase. Enzim hexokinase yang berfungsi untuk menguraikan glukosa semasa respirasi sel. Penguraian glukosa oleh enzim hexokinase ini kita panggil sebagai glycolysis. Glycolysis ini semasa respirasi sel untuk menghasilkan ATP lah, untuk menghasilkan tenaga. Okey, itu enzim intrasel. Kalau enzim ekstrasel ini pula enzim dihasilkan oleh sel, tetapi enzim itu akan dirembes keluar daripada sel untuk dihantar ke tempat yang lain. Sebagai contoh, enzim amylase I-Leo. Enzim amylase Leo kan? Enzim amylase Leo dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar pada mulut kita. Tetapi selepas dihasilkan, enzim itu akan dirembes keluar ke dalam mulut untuk menguraikan kanji kepada maltosa. Ingat balik, ni topik form 2 rasanya. Sains form 2 berkenaan dengan nutrisi dan juga pencernaan kan. Ingat kan, salivary amylase, amylase Leo. Amylase Leo menguraikan kanji kepada maltosa. Dan amylase Leo itu adalah enzim ekstrasel. Jadi, bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan? Bagaimana enzim ekstrasel dihasilkan? Okey, kebanyakan enzim adalah protein kan? Jadi, protein disintesis oleh ribosom. Ingat balik bab 2 fungsi ribosom. Fungsi ribosom adalah sebagai tapak sintesis protein. Jadi, protein pada awalnya protein dihasilkan oleh ribosom. Kemudian, protein yang telah disintesis oleh ribosom akan memasuki lumen jalinan endoplasma kasar untuk diangkut. Ingat balik, fungsi jalinan endoplasma kasar, fungsi dia ialah untuk mengangkut protein kan. Jadi, protein yang telah disintesis oleh ribosom itu akan masuk ke dalam lumen jalinan endoplasma kasar untuk diangkut. Bila protein itu dah sampai hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian membran hujung jalinan endoplasma kasar itu akan membentuk satu tunas. Dia akan membentuk satu tunas untuk menghasilkan vesikel angkutan. Protein itu dah sampai hujung jalinan endoplasma kasar. Membran kat hujung endoplasma kasar itu akan membentuk satu tunas dan seterusnya akan menghasilkan vesikel angkutan untuk mengangkut protein tadi itu. Jadi dalam vesikel angkutan itu ada protein kan? Vesikel angkutan akan bergerak daripada jalinan endoplasma kasar kepada jasad Golgi. Untuk bercantum dengan jasad Golgi. Selepas bercantum dengan jasad Golgi, protein itu akan diproses dan akan diubah suai menjadi enzim. Ingat balik fungsi jasad Golgi dalam bab 2, iaitu memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut protein kan. Jadi jasad Golgi ini akan menerima vesikel angkutan daripada jalinan endoplasma kasar dan protein itu akan diproses dan diubah suai menjadi enzim. Selepas itu, ia akan dibungkus ke dalam vesikel rembesan. Tadi vesikel angkutan kan? Dekat jasad Golgi ni bila dia dah habis bentuk protein itu menjadi enzim, ia akan dikeluarkan daripada jasad Golgi melalui vesikel rembesan. Vesikel rembesan akan bergerak daripada jasad Golgi menuju ke membran plasma untuk bercantum. Selepas vesikel rembesan bercantum dengan membran plasma, enzim yang dibawa oleh vesikel rembesan itu akan dirembes keluar daripada sel. Nampak tak? Aturan organel, aturan komponen sel untuk menghasilkan enzim
dan dirembeskan keluar sel. Daripada ribosom kepada jalinan endoplasma kasar, kepada jasad Golgi, kepada membran plasma untuk keluar daripada sel. Okey, selesai. Itu sahaja proses step by step yang awak perlu tahulah penghasilan enzim ekstrasel. Jadi bagaimana mekanisme enzim ni? Bagaimana enzim bertindak kepada suatu tindak balas untuk menjadikan tindak balas itu lebih cepat? Enzim bertindak melalui hipotesis mangga dan kunci. Lock and key hypothesis. Kebanyakan enzim adalah protein kan? Dan protein itu adalah rantai polipeptida. Ingat kan? Protein adalah terbina daripada rantai-rantai polipeptida. Rantai-rantai polipeptida itu akan dilipat-lipat. Kita akan lipat dia untuk membentuk suatu bentuk 3D, suatu bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi enzim itu mempunyai tapak aktif. Ingat balik kan? Saya cakap tadi, bentuk 3D enzim itu ada tapak spesifik yang kita panggil sebagai tapak aktif. Tapak aktif enzim ini mempunyai konfigurasi yang spesifik, dan bentuk tapak spesifik itu, bentuk tapak aktif itu saling berpelengkap dengan substrat yang ingin dimangkinkan. Disebabkan itu, gabungan substrat kepada enzim dia spesifik kan? Dia interlock. Bentuk dia saling berpelengkap. Dia punya konfigurasi dia adalah spesifik. Jadi ia seolah-olah mangga dan kunci. Hanya kunci tertentu sahaja yang dapat muat ke dalam mana-mana mangga kan? Setiap mangga mempunyai kunci yang tertentu kan? Begitu juga dengan enzim dan juga substrat. Substrat itu adalah kunci, enzim adalah mangga. Kita masukkan kunci ke dalam mangga. Jadi bermaksud kita gabungkan substrat kepada enzim. Step yang pertama, substrat yang berada di sekeliling ini akan menghampiri enzim. Itu step yang pertama. Kemudian step yang kedua, substrat itu akan bergabung. Dengan enzim untuk membentuk kompleks enzim substrat. Enzim substrat kompleks. Kemudian step yang ketiga, tindak balas pun berlaku. Sama ada nak menguraikan ataupun membentuk. Contohnya kita nak menguraikan laktosa kepada glukosa dan juga galaktosa kan. Ini laktosa, ini laktis kan. Kita gabungkan menjadi kompleks enzim substrat. Tindak balas berlaku dan produk pun terhasil. Apa produk dia? Produk dia ialah glukosa dan galaktosa. Dan produk itu akan meninggalkan semula enzim laktis itu menjadi produk lah. Ini contohlah, ini glukosa, ini galaktosa. Dan enzim itu masih macam itu juga, tak berubah, tak musnah. Enzim itu available untuk tindak balas yang seterusnya. Disebabkan itu kita boleh recycle enzim. Enzim tak berubah. Yang berubah cuma substrat dan juga produk sahaja. Itu mekanisme enzim untuk memangkinkan tindak balas biokimia dalam sel. Senang sahaja menggunakan hipotesis mangga dan kunci. Kebanyakan tindak balas biokimia, kebanyakan tindak balas kimia yang berlaku dalam sel memerlukan tenaga pengaktifan yang tinggi. Apa itu tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan ialah tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan molekul substrat sebelum tindak balas boleh berlaku. Ialah kita kena pecahkan dahulu ikatan kimia yang ada sebelum kita menguraikan menjadi bentuk yang lebih ringkas. Itu kita panggil sebagai tenaga pengaktifan. Kalau dalam graf tenaga pengaktifan ini
Okey, kalau dalam graf ini adalah substrate. Ini adalah produk. Dan yang melengkung ini adalah tenaga pengaktifan. Okey, daripada sini ke sini. Ini adalah tenaga pengaktifan. EA, activation energy. Sebanyak ini tenaga pengaktifan yang diperlukan untuk memecahkan ikatan substrate ini sebelum tindak balas boleh berlaku untuk menghasilkan produk. Tinggi, tenaga yang diperlukan adalah tinggi. Tetapi dengan adanya enzim, kita boleh kurangkan tenaga yang diperlukan untuk memecahkan ikatan substrate. Kalau kita ada enzim, ini substrate kan? Ini substrate. Kalau kita ada enzim, lengkung dia lebih rendah. Lengkung dia lebih rendah untuk menghasilkan produk yang sama. Ini activation energy pengaktifan kalau ada enzim. Nampak tak? Activation energy kalau tiada enzim kan lebih tinggi, kalau ada enzim lebih rendah. Jadi apa fungsi enzim juga? Enzim ini berfungsi untuk mengurangkan tenaga pengaktifan yang diperlukan untuk memecahkan ikatan substrate. Kita nak pecahkan ikatan kimia dalam substrate sebelum tindak balas boleh berlaku untuk menghasilkan produk. Okay, ini graf dia lah, graf basic tenaga pengaktifan. Lebih lanjut dalam kimia, lebih lanjut dalam subjek kimia, bab 7 tak silap saya. Bab 7 berkenaan dengan kadar tindak balas, rate of reaction, subtopik Munkine, subtopik catalyst. Korang akan jumpa balik graf ini dalam subjek kimia. Kalau korang tak faham graf ini sekarang, tak apa. Nanti korang akan jumpa dengan graf ini dalam subjek kimia, baru korang faham graf ini. Graf tenaga pengaktifan jika adanya Munkine, jika adanya catalyst. Dalam bio, enzim adalah Munkine lah, mengurangkan tenaga pengaktifan. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Saya stop dekat sini kejap sebab kalau saya nak sambung nanti jadi sejam lebih video ni. Okey, untuk yang lain-lain tu, faktor-faktor mempengaruhi enzim, eksperimen dan juga aplikasi enzim dalam kehidupan seharian, kita akan discuss dalam next video. Okey, seperti biasa, saya akan tinggalkan dengan kuis latihan kefahaman dalam description box di bawah. Tak banyak pun, metabolisme pun 1-2 soalan. Pasal enzim ni pula dalam 3-4 soalan je, sikit je. Okey, try jawab. Untuk video-video yang lebih menarik daripada channel ini, klik di sini. Dan kalau belum subscribe dengan klik di sebelah sini. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.